Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas Cikgu Amnah. Okey, hari ini Cikgu Amnah akan mengajar mengenai tajuk mikroorganisma juga, tetapi kita akan cover tajuk kecil iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisma dan kesan baik mikroorganisma. Cikgu harap awak telah bersedia untuk belajar. Okey, cuba kamu lihat gambar ni. Ini adalah contoh gambar makanan yang telah rosak. Kamu pernah terfikir tak macam mana makanan-makanan ini boleh rosak? Okey. Okey, hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang menyebabkan makanan ni menjadi seperti ini. Okey, ada 5 faktor yang menyebabkan menyebabkan kerosakan makanan. Kerosakan makanan adalah disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 semua. Cikgu telah menjadikannya satu formula atau mnemonik untuk awak senang ingat. Okay. Mnemoniknya adalah sukan. S adalah suhu, U untuk udara, K keasidan, A air dan N nutrien. Okey, jadi apabila ada kelima-lima faktor di atas, makanan itu akan rosak. Contohnya suhu. Mikroorganisma dia tak boleh hidup dalam suhu yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu sejuk. Sebab tu ibu-ibu kita akan menyimpan makanan di dalam peti. Okey, dia akan melambatkan faktor pertumbuhan mikroorganisma apabila pada suhu sejuk. Okey, udara. Kelembapan udara juga menyebabkan mikroorganisma senang membiak pada makanan atau sesuatu permukaan. Okey, keasidan. Keasidan ni maksudnya apabila sesuatu makanan itu berasid, jadi mikroorganisma tidak dapat bertumbuh di situ. Okey. Sebab tu kalau kita nak membuat jeruk ataupun kita nak mengawet sesuatu, kita letak bahan yang berasid. Okey, air juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apabila ada air, senanglah mikroorganisma nak membiak. N untuk nutrien. Nutrien ini adalah makanan untuk mikroorganisma. Okay, bila ada nutrien seperti gula atau kanji, mikroorganisma akan senang membiak. Okey, ini adalah kesan buruk mikroorganisma. Sesuatu perkara itu ada kesan buruk dan kesan baik. Okay, hari ini kita belajar mengenai kesan buruk. Ada 4 kesan buruk yang disebabkan oleh mikroorganisma. Yang pertama adalah mikroorganisma menyebabkan penyakit. Okey, gambar yang pertama adalah konjaktivitis. Konjaktivitis ini adalah yang kita panggil sebagai sakit mata. Okey, tuberkulosis pula adalah batuk kering yang sampai berdarah tu. Okey, kurap. Kurap adalah penyakit kulit yang boleh berjangkit. Okey, malaria pula adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Okey, kesan buruk mikroorganisma seterusnya adalah dia boleh merosakkan makanan. Okey, boleh menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa makanan. Sebagai contoh, kalau susu apabila telah rosak, kita akan dapat melihat teksturnya berketul-ketul, bau pun masam kan. Okey, itu susu yang tidak boleh diminum lagi. Kesan buruk yang seterusnya adalah mikroorganisma menyebabkan gigi mereput. Okay. Bakteria yang berada di dalam mulut menukarkan gula dan kanji di dalam makanan kepada asid yang menyebabkan pereputan gigi. Okey, sebab tu sebelum tidur, kita kena gosok gigi dulu supaya tidak ada sisa-sisa makanan di celah-celah gigi. Kalau tak gosok gigi dan ada sisa-sisa makanan seperti gula dan kanji ni, bakteria akan menukarnya kepada asid. Jadi asid ni boleh menghakis gigi awak. Okey, yang seterusnya adalah
mikroorganisma boleh menyebabkan keracunan makanan. Bakteria seperti Salmonella yang terdapat dalam makanan yang rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus manusia menyebabkan keracunan makanan. Okey, tanda-tanda keracunan makanan, awak akan rasa cirit-birit, nak muntah dan pening kepala. Jadi penting untuk kita mencari makanan yang bersih dan halal agar makanan yang sihat masuk ke dalam badan kita dan kita tidak mengalami keracunan makanan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham, dan kalau awak tak faham, awak boleh tanya cikgu.